Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi bersama-sama kita membaca hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, mendengar mutiara-mutiara baginda sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku pada zaman kita hari ini. Dan insya-Allah kita akan sama-sama menyambung pembacaan hadis daripada 40 hadis perihal zaman kini yang dikarang oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala anhu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bermula seperti biasa minta untuk kita sama-sama share supaya manfaatnya lebih luas, dan semoga dengan hanya kita menekan butang share tersebut menjadi asbab kita menyebarkan ilmu kepada orang lain, dan moga-moga ilmu tersebut adalah merupakan ilmu manfaat yang Nabi sebut sebagai ilmu ataupun amalan yang tidak akan terputus walaupun seseorang itu telah meninggal dunia. Dengan hanya mendengar mutiara Nabi SAW ini, kita akan mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengar saja kalam Nabi SAW, mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau datang ke pasar Madinah. Datang ke pasar Madinah, dia kata kepada orang Madinah, "Wahai orang Madinah, kau nak tahu tak, Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Sekarang ini harta baginda sedang diagih-agihkan di Masjid Nabawi." Sayyidina Abu Hurairah, beliau bagi tahu dengan suara yang kuat, kata, "Jomlah kita pergi ke Masjid Nabawi. Nabi SAW telah meninggal dunia dan harta baginda SAW sekarang ni tengah dibahagi-bahagikan di Masjid Nabawi." Waalaikumsalam bagi yang baru masuk ya. Selamat datang. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wahai penduduk Madinah, wahai mereka yang berada di pasar, jom kita pergi ke Masjid Nabawi. Harta Nabi tengah dibagi-bahagikan tu." Jadi orang yang ada di pasar pada ketika itu, mereka belum melumpur untuk pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dalam masjid, dia tengok tak ada satu pun harta yang sedang diagih-agihkan. Dia tak nampak pun harta. Akhirnya dia kata, "Wahai Abu Hurairah, kau ni sahabat Rasulullah, tapi kau membongak," kata dia. "Kau menipu. Tadi kata harta Rasulullah sedang diagih-agihkan. Ini kami tak nampak pun satu harta yang diagih-agihkan. Yang kami hanya nampak adalah majlis-majlis ilmu." Dia apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Tidakkah kalian tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal ulama warathatul anbiya wa innamal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al ulama warathatul anbiya." Ulama itu adalah merupakan pewaris kepada para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu, lam yurithu dinaran wala dirhaman, mereka tidak akan mewariskan dinar dan dirham, tidak akan mewariskan harta. Tapi apa yang mereka wariskan? Wa innama warathul ilma, yang mereka tinggalkan kepada umat-umat seterusnya adalah ilmu. Maka ilmu itulah harta warisan nabi yang sedang diagih-agihkan di Masjid Nabawi, disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Insya-Allah moga-moga dengan kita membaca hadis-hadis ini dianggap sebagai membaca mutiara-mutiara baginda sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita dikalangkan, dibangkitkan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita dah bincang berkenaan dengan hadis yang pertama daripada kitab 40 hadis perihal zaman kini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang mana kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun," akan datang kepada manusia satu zaman, "la yabqa min al-Quran," tidak tinggal daripada Quran itu melainkan rasamnya.
melainkan tulisannya sahaja. Nabi SAW sebut apa? Akan datang satu zaman yang mana Al-Quran hanya tinggal tulisan. Para ulama bincang berkenaan apakah yang dimaksudkan yang hanya tinggal adalah tulisan. Jadi ulama hadis memahami hadis tersebut dengan manusia pada ketika akhir zaman, mereka hanya akan sibuk dengan hafalan Al-Quran. Mereka hanya sibuk dengan tajwid, membaiki sebutan Al-Quran. Sehingga akhirnya mereka terlupa untuk memahami makna intipati daripada Al-Quran. Nah, kata sebagian ulama yang lain, maksud dia apa? Maksud dia pada akhir zaman, manusia hanya menghafal Al-Quran tanpa memahami apa yang dia hafal. Tanpa melaksanakan apa yang dia hafal. Sebab apa dia tak mampu nak laksanakan? Sebab dia sendiri tak faham tentang ayat yang dia hafal. Dia cuma hafal je ayat Al-Quran tu, tapi dia tak faham. Akhirnya dia menyanggah perbuatannya, menyanggah dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maka ini yang Nabi sebut sebagai tidak tinggal daripada Quran, melainkan hanya rasamnya, melainkan hanya tulisannya sahaja. Yang lain semua dah tak ada dah. Sedangkan yang sepatutnya dipelajari daripada Al-Quran itu adalah ma'ani, adalah makna-makna daripada Al-Quran. Apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang dilarang di dalam Al-Quran, maka itulah yang sepatutnya dipelajari, yang dibincangkan. Tetapi kata Nabi, akhir zaman orang dah tak bincang dah. Orang dah tak peduli dah tentang isi-isi Al-Quran. Orang sibuk dengan benda lain. Orang sibuk dengan tulisan. Orang sibuk dengan khat Al-Quran. Orang sibuk duk menghias Al-Quran. Akhirnya terabai memahami makna intisari daripada Al-Quran. Dan itulah tujuan sebenar diturunkan Al-Quran. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya tak salah kita menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran adalah perkara yang sangat baik, sangat dituntut. Bahkan Nabi sebut dalam hadis sebagai utia, diberikan kepada mereka hafalan Al-Quran, menggambarkan bahawa hafalan Al-Quran adalah merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak disebut sebagai menghafal sendiri, sebaliknya dia disebutkan diberi hafalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menunjukkan keagungan orang yang menghafal Al-Quran. Bagus hafal Al-Quran, tapi hafal Al-Quran perlulah diiringi dengan memahami maknanya, memahami hukum-hukumnya. Bukan sekadar kita hafal Quran untuk jadi imam. Akhirnya bila kita hafal Quran semata-mata, kita naik jadi imam, kita tak tahu hukum sembahyang. Kita tak tahu tentang rukun-rukun solat. Kita tak tahu apakah syarat-syarat ketika melaksanakan salat secara berjamaah, yang akibat akhirnya menyebabkan salat semua orang batal, tak sah. Sebab apa? Dia hanya hafal Quran. Dia tak faham tentang apakah isi kandungan Al-Quran. Dia tak faham tentang hukum hakam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau nak hafal Quran boleh, tapi perlu diiringi dengan memahami maknanya. Perlu diiringi dengan mempelajari hukum-hukum yang lain. Mempelajari ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu aqidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Baik, kemudian kata Nabi SAW, wala minal Islam illa ismuhu. Kata Nabi SAW, tidaklah tinggal daripada Islam itu hanya nama. Hari ini biasa kita sebut sebagai Islam hanya pada IC. Islam hanya pada kad pengenalan. Kad pengenalan Islam, tapi peribadi dia, amal dia, perbuatan dia tak sama pun macam orang Islam. Tak bertepatan pun dengan apa yang diajar Islam. Ini Nabi sebut sebagai la yabqa minal Islam illa ismuhu. Yang tinggal hanyalah nama. Isi daripada Islam, hukum daripada Islam tu dah tak ada dah tak diamalkan dalam kehidupan dia. Bila tengok IC Islam, tapi bila tengok tuan tak bertudung. IC Islam tapi pakai pakaian yang menonjolkan, yang menampakkan aurat. Maka ini yang kita sebut, yang Nabi sebut sebagai la yabqa minal Islam illa ismuhu. Yang Islam hanya pada kad pengenalan semata-mata, tapi kepribadian dia, kehidupan dia, cara hidup dia dah tak Islam dah. Minum arak, pergi ke kelab malam dan sebagainya. Maka itu semua apa yang berlaku pada hari ini. Dan tak boleh seorang pun daripada kita hari ini cuba nak menafikan. Kata tak betul Ustaz, tak ada pun hari ini. Semua orang, Alhamdulillah, Islam IC mesti Islam kehidupan dia. Tak. Sebab ramai
daripada kalangan kita sendiri yang Islam hanya pada IC, tapi tak pernah pun semayang. Tak tahu pun cara semayang. Wal'iyadzubillah. Baik, kemudian kata Nabi SAW lagi, yatasammawna bihi wa hum ab'adun nas minhu. Mereka menamakan diri mereka sebagai Islam, tetapi pada hakikatnya mereka jauh daripada Islam. Maka hakikat perkara ini boleh kita lihat dengan jelas. Adanya agensi-agensi yang kononnya menamakan agensinya sebagai Islam. Tapi bila kita tengok pelaksanaan dia, gerak kerja persatuan agensi dia, tak pun menepati dengan Islam. Jauh daripada Islam. Maka mereka hanya menggunakan nama Islam. Untuk apa? Untuk mengamburi mata orang Islam. Supaya orang nampak, oh Islam. Dia pun ikut. Sedangkan hakikatnya, dia jauh daripada Islam. Kemudian, kata Nabi SAW lagi, masajiduhum amiratun wahya kharabun minal huda. Masjid mereka cantik. Masjid mereka imarah. Masjid mereka mempunyai binaan-binaan yang besar, binaan-binaan yang canggih, binaan-binaan yang mempersanakan, tetapi kharabun minal huda, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama hadis mengatakan huda di sini, hidayah di sini maksudnya al-hadi, orang yang memberi petunjuk. Maksud dia apa? Jauh daripada orang alim yang mengajarkan ilmu yang benar, orang alim yang beramal dengan ilmunya. Jadi bila tak ada orang alim yang beramal dengan ilmunya, akhirnya orang yang dalam masjid tu hanyut. Tidak ada orang yang membimbing mereka. Itu kata Nabi SAW, amiratun, walaupun masjid dia ramai orang, walaupun masjid dia binaan cantik, mempersona, tapi tak ada hidayah. Orang semayang tunggang langgang tanpa mengikut rukun yang sebenar. Tak ada tamak-ninah dan sebagainya. Maka ini yang Nabi sebut sebagai kharabun minal huda. Hilang daripada hidayah hakikat sebenar. Sedangkan yang paling penting apa dia? Bukan binaan masjid. Binaan masjid kalau tak cantik pun, kot buat daripada pelepah sawit sekalipun, tapi kalau dalam masjid itu dihuni, didatangi oleh mereka yang beriman, mereka yang melaksanakan solat dengan cara yang sempurna, maka itu sudah memadai, kerana itulah yang paling penting. Tetapi pada akhir zaman kata Nabi dia terbalik. Fuqaha'u dhalika zaman syarru fuqaha'i tahta dhilis sama'. Nabi SAW lagi, fuqaha, orang alim pada zaman tersebut, pada akhir zaman, adalah merupakan orang alim yang paling teruk, kata Nabi SAW, yang pernah wujud di atas dunia. Ini ulama pada akhir zaman yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita lihat bagaimana fuqaha, orang yang belajar fiqh, orang yang disebutkan sebagai alim, orang yang disebutkan sebagai ustaz, tapi dia adalah merupakan ustaz yang paling teruk yang pernah ada di atas muka bumi. Dia adalah merupakan alim yang paling teruk pernah ada di atas muka bumi ini. Minhum kharajat al-fitnah wa ilaihim ta'ud, kata Nabi SAW lagi, daripada mereka timbulnya fitnah dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. Kerja ustaz-ustaz ni apa? Kerja ulama akhir zaman ni, kata Nabi SAW, kerja dia buat fitnah, duk timbulkan fitnah, bangkitkan isu-isu yang tak penting, bangkitkan isu-isu furuk, akhirnya menyebabkan orang bergaduh. Yasin tak boleh, tahlil tak boleh, talqin tak boleh, akhirnya orang bergaduh. Wa ilaihim ta'udu, dan akhirnya fitnah itu akan kembali kepada diri dia juga, kata Nabi SAW. Menunjukkan bahawa sifat keadaan ulama pada akhir zaman disifatkan oleh Nabi SAW sebagai ulama yang paling teruk, yang paling jahat yang ada di atas muka bumi. Semoga Allah melindungi kita daripada sifat tersebut. Jadi kemudian kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih. Hadis yang sebelum ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab At-Tarikh, dan Ad-Dailami daripada hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Hadis yang kita baca sebelum ini diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Abdullah bin Umar. Tetapi Ad-Dailami, beliau juga meriwayatkan hadis yang sama daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi ada dua riwayat. Yang pertama riwayat daripada Abdullah bin Umar, riwayat yang kedua daripada Mu'adz bin Jabal. Kemudian kata Sayyid bin Aziz lagi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu'. Apa maksud secara marfu'? Bila kita kata hadis Ibnu Abbas secara marfu',
maknanya ma rufi'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya hadis marfu'. Bila kita sebut hadis Ibnu Abbas tetapi secara marfu', maknanya bukan Ibnu Abbas yang sebut. Sebab kalau Ibnu Abbas yang sebut, hadis sebut akan jadi hadis mauquf. Dia tak jadi hadis marfu'. Bila kita kata hadis Ibnu Abbas yang merupakan diriwayatkan secara marfu', maknanya Ibnu Abbas meriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan lafaz yadhhabul Islam fala yabqa illa ismuhu wa yadhhabul Quran fala yabqa illa rasmuhu. Dalam riwayat Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa yadhhabul Islam, akan hilangnya Islam dan tidak tinggal daripada Islam itu melainkan namanya, dan akan hilang Al-Quran itu dan tidak tinggal daripada Quran itu melainkan tulisannya semata-mata. Maka ini riwayat yang kedua daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara marfu'. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Battah pada bahagian Al-Kalam 'ala al-Khulu' daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang merupakan hadis mauquf kepadanya. Jadi ada riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Battah yang mana riwayat tersebut dinisbahkan, dikatakan bahawa perkataan Sayyidina Ali sendiri, bukan perkataan Rasulullah, bukan Nabi yang sebut hadis tadi itu. Dalam riwayat Ibnu Battah, yang sebut hadis tadi adalah Sayyidina Ali. Lalu hadis tersebut menjadi hadis mauquf. Bila Rasulullah yang sebut hadis itu namanya hadis marfu', ma usnida ila Nabi SAW. Adapun hadis yang disandarkan kepada sahabat, misalnya para sahabat yang sebut hadis tu, dia tak sebut pun daripada Rasulullah tapi mereka yang sebut sendiri, maka itu namanya hadis mauquf. Ada hadis yang namanya maqtu'. Hadis maqtu' ni apa? Hadis yang disebutkan, diriwayatkan oleh tabi'in tanpa disandarkan kepada sahabat ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah hadis mauquf, ulama bincang tentang al-hadis al-mauquf alladhi lahu hukm marfu'. Ada hadis mauquf yang dia berada pada hukum marfu'. Dia hadis mauquf disebut oleh sahabat, tetapi dia berada pada kedudukan hadis marfu', seolah-olah baginda sendiri yang sebut tapi tak disebut kepada Rasulullah. Kita tengok contoh dia. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah, dinisbahkan hadis tersebut kepada Sayyidina Ali, seolah-olah Sayyidina Ali yang sebut kalam tersebut. Sedangkan sebelum ni kita lihat yang diriwayatkan hadis ini oleh adalah Abdullah bin Umar daripada Rasulullah, bukan daripada Sayyidina Ali. Begitu juga riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Ad-Dailami bahawa hadis ini daripada Muaz bin Jabal daripada Rasulullah, bukan daripada Muaz bin Jabal ataupun bukan daripada Sayyidina Ali. Kemudian begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya serta Imam Al-Bukhari yang beliau jadikan sebagai hadis muallaq. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan dijadikan sebagai hadis muallaq. Hadis muallaq ni apa? Hadis muallaq ini adalah hadis yang diriwayatkan tanpa disebutkan sanad. Biasanya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih dia akan sebut haddatsani fulan ibnu fulan. Haddatsani sekian-sekian diceritakan kepadaku oleh sekian-sekian gurunya. Disebut pula diceritakan kepada dia oleh gurunya, itu nama dia sanad. Riwayat perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Tapi ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya tanpa menyebutkan perawi-perawi tersebut. Maka itu namanya hadis muallaq. Ini juga kita kena faham. Kemudian di dalam kitab Khalqu Af'alul Ibad, dan beliau mengatakan, maafkan saya, Al-Imam Al-Bukhari riwayatkan hadis ini di dalam kitab Khalqu Af'alul Ibad, bukan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Khalqu Af'alul Ibad ni apa? Kitab Al-Imam Al-Bukhari yang lain, yang mana beliau himpunkan dalam kitab tersebut hadis-hadis berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis yang lain. Dan beliau mengatakan, Imam Al-Bukhari sebut di dalam kitab Khalqu Af'alul Ibad hadis ini dengan mengatakan bahawa para perawi menyatakan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahawasanya beliau telah berkata. yakni Imam Al-Bukhari tak menisbahkan hadis ini kepada Rasulullah seperti mana yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal dan Ibnu Umar dia kata ni Rasulullah yang sebut. Tapi Al-Imam Al-Bukhari dalam Khalqu Af'alul Ibad beliau kata apa? Yang sebut kalam ni bukan Rasulullah tapi adalah Sayyidina Ali.
Iaitu dengan lafaz ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa min al-Islam illa ismuhu wa la min al-Qur'ani illa rasmuhu. Yang mana maksud yang sama, iaitu akan datang satu zaman pada manusia yang tidak tinggal daripada Islam melainkan namanya, tidak tinggal daripada Quran melainkan daripada tulisannya. Tapi terdapat riwayat dari jalur yang lain diriwayatkan secara marfu'. Hadis Sayyidina Ali ini, kalam Sayyidina Ali ini ada juga riwayat yang lain yang diriwayatkan secara marfu'. Yakni Sayyidina Ali riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yushaku an la yabqa min al-Islam illa ismuhu wa min al-Quran illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum syarru man tahta adimi as-sama' min indihim kharajat al-fit wa ilaihim ta'udu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi hadis ini daripada Sayyidina Ali bukan sekadar diriwayatkan daripada Sayyidina Ali sendiri, tapi hadis ini juga diriwayatkan daripada Sayyidina Ali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa kalam ini, riwayat ini, hadis ini bukanlah kalam yang terhenti kepada Sayyidina Ali, bukanlah kalam yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, sebaliknya ia adalah merupakan kalam yang disebutkan sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walaupun status hadis ini tidak menjadi hasan, kata Sayyid Abdul Aziz lagi, walaupun kita dah bincang bahawa hadis ini mempunyai satu sebahagian ulama hadis meriwayatkan secara mauquf, yakni mauquf kepada Sayyidina Ali, sebahagian yang lain meriwayatkan secara marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Sayyid Abdul Aziz, walaupun status hadis ini tidak akan menjadi hasan, dia tak akan boleh naik kepada hasan. Dia akan kekal menjadi daif, namun status hadis ini tidak akan lebih rendah daripada al-hadis ad-dhaif al-munjabir. Ad-dhaif al-munjabir ni kita dah bincang dah sebelum ni, yang mana hadis yang dhaif tetapi mempunyai jalur lain, mempunyai riwayat yang lain yang menyokong hadis tersebut sehingga menyebabkan dia menjadi kuat. Dia tidak menjadi sangat lemah. Dan para ulama juga bincang berkenaan dengan hadis mauquf yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang mana hadis-hadis tersebut adalah merupakan suatu kalam yang la majal lirra'i, yang tak boleh dipikirkan oleh sahabat, yang mustahil para sahabat menyatakan perkara tersebut bukan daripada Rasulullah SAW. Misalnya mengetahui perkara yang akan berlaku, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman. Sayyidina Ali takkan tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Yang tahu pada masa akan datang berlaku siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata ulama, walaupun hadis ini mauquf, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Akhlaqu Af'al Ibad dengan riwayat mauquf, tetapi hadis tersebut berada pada maqam hadis marfu'. Berada pada kedudukan hadis marfu', iaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi dalam masalah al-mauquf fi hukm al-marfu', hadis mauquf yang berada pada hukum marfu' ini dibincang berada pada beberapa tahap di kalangan ulama. Pertamanya bermula kaedah pemikiran ini dibawa oleh Al-Imam Al-Hakim yang meninggal dunia pada tahun 405 Hijrah. Tapi Al-Imam Hakim beliau tetapkan syarat, kalau nak riwayatkan ataupun kalau nak kata hadis mauquf itu berada pada martabat hadis marfu', dengan syarat sahabat yang meriwayatkan itu adalah merupakan sahabat yang ma'ruf. Misalnya hadis kita tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Jadi menurut Al-Hakim, hadis tersebut boleh berada pada hukum marfu' kerana diriwayatkan oleh sahabat yang ma'ruf. Kemudian diikuti juga oleh Ibn Abdul Bar yang meninggal dunia pada tahun 463 Hijrah, dan beliau juga menggunakan kaedah yang digunakan oleh Al-Imam Al-Hakim. Kemudian diikuti juga oleh Ibn Salah yang meninggal dunia pada tahun 643 Hijrah, tapi Ibn Salah dia hanya menetapkan bahawa kaedah tersebut, iaitu hadis mauquf, berada pada hukum hadis marfu' hanya dalam bidang tafsir, dalam bab asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Selain daripada itu, tak boleh dijadikan hadis mauquf sebagai hadis yang marfu'. Dia akan kekal menjadi kalam sahabat, tak boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam bab asbabun nuzul. Kemudian diikuti oleh Abu Husain Al-Basri Al-Mu'tazili, sehinggalah akhirnya sampai kepada Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau meletakkan dawabit, meletakkan syarat untuk sesuatu hadis mauquf itu berada pada hukum marfu'. Yang pertama, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meletakkan syarat pada sanad. Sanad hadis mauquf tersebut, kalau dia nak menjadi hadis marfu',
dia mestilah bukan yang diambil daripada Israiliyat. Yang pertama. Yang kedua, mestilah tidak mempunyai fungsi yang menjelaskan makna hadis. Dia bukan benda yang menjelaskan tentang sesuatu hadis. Tapi dia mestilah hadis yang memang disebutkan secara jelas. Kemudian pada matan berkenaan perkara yang telah berlaku seperti bad'ul khalq ataupun qasasul anbiya. Hadis mauquf tersebut mestilah berkenaan dengan bad'ul khalq, awal penciptaan manusia. Sebab apa? Para sahabat tak tahu awal penciptaan manusia macam mana. Yang tahu siapa dia? Rasulullah. Jadi kalau sahabat sebut hadis, sebut kalam, sebut perkataan yang menjelaskan berkenaan dengan bad'ul khalq, bagaimana penciptaan manusia, maka sudah pasti itu daripada Rasulullah. Kerana para sahabat mesti mendengar daripada Rasulullah. Rasulullah yang cerita, sahabat dengar, jadi sahabat sebut. Maka dia boleh berada pada maqam marfu'. Seolah-olah Nabi sendiri yang sebut. Ataupun berkenaan dengan qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Para sahabat mereka tak tahu tentang kisah para nabi. Oleh itu kalau ada hadis mauquf yang mana sahabat sebut tentang kisah nabi sekian, maka hadis tersebut akan berada pada maqam, pada martabat hadis marfu'. Kerana sudah pasti hadis itu diceritakan sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab para sahabat dia tak tahu tentang kisah-kisah nabi yang dulu. Yang tahu siapa dia? Rasulullah. Jadi sudah pasti mereka mendengar daripada Rasulullah, cuma mereka tidak menisbahkan perkara tersebut kepada Rasulullah. Mereka tak kata Rasulullah berkata kepadaku sekian-sekian, tapi mereka mengatakan terus dari seolah-olah kalam tersebut daripada mereka. Tapi kata ulama, hakikatnya kalam itu adalah daripada Rasulullah, kerana mustahil para sahabat tahu tentang kisah-kisah para nabi, dan mustahil para sahabat itu menipu di dalam menceritakan sesuatu perkara yang ghaibiyat, perkara-perkara gaib. Yang kedua, syarat matan berkenaan perkara yang bakal terjadi seperti fitnah akhir zaman. Ini kita sebutkan dalam hadis ini. Kata Imam Ibn Hajar, syarat nak menjadikan hadis mauquf itu menjadi hadis marfu', berada pada kedudukan hadis marfu', mestilah hadis mauquf tersebut merupakan hadis berkenaan perkara yang bakal terjadi. Seperti kita sebut dalam hadis ni, Nabi sebut sayati 'alan nas, ataupun dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Khalqu Af'alul Ibad, Sayyidina Ali sebut, ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia satu zaman. Mustahil Sayyidina Ali tahu apa yang akan terjadi pada satu zaman nanti. Jadi sudah pasti yang tahu tentang apa yang akan berlaku pada satu zaman itu adalah Rasulullah. Sayyidina Ali dengar daripada Rasulullah, lalu Sayyidina Ali cerita, tetapi tidak dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya dia adalah merupakan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kata ulama, dia berada pada hukum marfu'. Hukum dia macam hukum marfu' lah, macam kalam yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang ditetapkan oleh al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah menyatakan berkenaan ganjaran pahala tertentu ataupun berkenaan dengan balasan azab. Kalau ada hadis mauquf, hadis yang disebutkan oleh para sahabat sendiri tanpa dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi hadis tersebut berkenaan dengan pahala, berkenaan dengan balasan azab, maka hadis tersebut berada pada makam hadis marfu'. Dia seolah-olah hadis marfu', seolah-olah disandarkan kepada Rasulullah, seolah-olah Rasulullah sendiri yang sebut. Sebab apa? Sebab para sahabat mereka tak tahu tentang ganjaran pahala ataupun tentang balasan azab. Yang tahu siapa dia? Rasulullah. Maka sudah pasti perkara tersebut adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai untuk hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yukfara billahi jahran wa dhalika 'inda kalamihim fi rabbihim. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah Allah Subhanahu wa taala disyirikkan, diduakan secara terang-terangan ketika mereka bercakap tentang Tuhan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab At-Tarikh, At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nasr dalam kitab Al-Ibanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana nama sebenar Sayyidina Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi. Walaupun para ulama khilaf tentang nama sebenar Sayyidina Abu Hurairah, sehingga diriwayatkan berpuluh nama bagi Sayyidina Abu Hurairah. Ada yang kata nama asal dia adalah Abdurrahman bin Ghanim, ada yang kata nama sebenar dia Abdul Syams bin Amir, ada yang kata Uwaimir bin Amir. Ala kulli hal, ulama mengatakan nama yang paling rajih, yang paling kuat bagi Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi.
digelarkan sebagai Abu Hurairah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kerana Abu Hurairah dia gemar bermain dengan kucing, lalu dinamakan sebagai Abu Hurairah, bapa kepada anak kucing. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau wafat pada tahun 59 Hijrah. Ulama khilaf tentang tarikh kewafatan beliau. Ada yang mengatakan beliau wafat 57 Hijrah, ada yang kata 58 Hijrah, ada yang kata 59 Hijrah, tapi pendapat yang paling kuat beliau meninggal dunia pada tahun 59 Hijrah dan ketika beliau berusia 70 tahun. Beliau berasal daripada bumi Yaman. Dia masuk Islam pada tahun 7 Hijrah ketika Rasulullah SAW berada pada perang Khaybar. Setelah mana sampainya dakwah daripada Sayyidina Tufail bin Amru Ad-Dusi. Bila beliau telah masuk Islam, beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar melazimi, bahkan beliau menjadi ahli sufah. Ahli sufah ni apa? Golongan fuqara, golongan fakir miskin yang duduk di Masjidun Nabawi. Kenapa Sayyidina Abu Hurairah duduk di masjid tersebut? Kerana beliau tidak ingin terlepas daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau ingin sering bersama dengan Rasulullah SAW. Mana Rasulullah pergi, dia nak ikut. Dia nak tahu mana Rasulullah pergi. Apa yang Rasulullah buat, dia nak tahu apa yang Rasulullah buat. Maka ini sifat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di Sayyidina Abu Hurairah ni, bila kita sebut ahli sufah ni, orang yang fakir miskin. Mereka tak ada kerja, mereka hanya duduk di Masjid Nabawi beribadah kepada Allah. Nanti orang akan hantar makanan, akan sedekah. Sayyidina Abu Hurairah ni diriwayatkan, dihikayatkan bagaimana beliau berada dalam keadaan yang sangat lapar sampai mengelupu. Akhirnya orang anggap dia gila. Sedangkan dia kata, aku tak gila, tapi sebab aku terlalu lapar. Sampai mengelupu lapar. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa Abu Hurairah dia akan tekap dia punya perut kat tanah supaya hilang lapar. Maka suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berada dalam keadaan yang sangat lapar. Akhirnya bila dia nampak Sayyidina Abu Bakar lalu, dia tahan Sayyidina Abu Bakar. Kata, Abu Bakar berhenti kejap. Dia kata, wahai Abu Bakar, boleh tak kau ceritakan kepada aku tentang satu ayat Al-Quran? Aku nak dengar tentang ayat Al-Quran daripada engkau. Kata Abu Hurairah sendiri, beliau tanya kepada Abu Bakar, tu bukan nak dengar ayat Al-Quran tu benar. Tapi beliau nak supaya Sayyidina Abu Bakar ajak pergi rumah bagi makan. Bila Abu Hurairah tahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah berharap bila Sayyidina Abu Hurairah minta dia Sayyidina Abu Bakar untuk ajar tentang ayat Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Jomlah pergi rumah aku. Kan, kita makan-makan sikit ke, kita minum-minum ke. So apa? Sayyidina Abu Hurairah berada dalam keadaan yang sangat lapar. Dia terpaksa buat seperti itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak ajak balik rumah. Sayyidina Abu Bakar ajar di Quran, lalu Sayyidina Abu Bakar pun beredar. Datang pula Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Hurairah buat taktik yang sama. Dia tahan Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, boleh tak kau cerita sikit tentang ayat Al-Quran? Mengharap supaya Sayyidina Umar ajak balik rumah, bagi makan, bagi minum apa yang ada kat rumah. Tapi Sayyidina Umar ajak Al-Quran, dia terus berlalu. Tak pun bagi makanan, tak pun ajak balik ke rumah. Sehinggalah kata Sayyidina Abu Hurairah, lalunya Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila lalunya baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda tengok je Abu Hurairah, baginda dah tahu dah Sayyidina Abu Hurairah nak apa. Baginda terus panggil Sayyidina Abu Hurairah datang ke rumah baginda, dan di rumah baginda pada ketika itu adanya sebekas susu. Bekas yang kecil yang mengandungi susu. Jadi kata Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, kau pergi panggil ahli sufah yang ada di Masjid Nabawi. Kau pergi panggil mereka datang rumah dan. Sayyidina Abu Hurairah jadi risau. Sebab apa? Sebab susu tu sikit dalam bokeh yang kecil. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah dengan Rasulullah je minum? Cukuplah. Kenapa nak ajak ahli sufah sekali? Tak payahlah ahli sufah tu. Kan? Dan kata Abu Hurairah lagi, kalaulah panggil orang ahli sufah, sudah pasti aku akan menjadi orang yang terakhir. Sudah pasti Nabi akan dahulukan orang yang lain. Last sekali baru bagi Sayyidina Abu Hurairah. Sebab Sayyidina Abu Hurairah pergi panggil orang ahli sufah. Dia orang kata ini tak boleh jadi ni kan. Dan dah lah lapar ni. Kok tak dapat dan susu bertambah lapar lah. Tapi Sayyidina Abu Hurairah ini sifat dia taat kepada Rasulullah. Walaupun dia rasa macam tak sedap hati, dia risau dia tak dapat minum, tapi dia tetap taat kepada perintah Rasulullah. Dia pergi panggil ahli sufah. Datang semua ahli sufah. Nabi bagi secawat, bagi semangkuk minum. Semangkuk bagi lain-lain minum.
Sehingga kata Sayyidina Abu Hurairah, setiap orang daripada ahli sufah pada ketika itu, dia minum dengan kadar sedawa. Sampai sendawa, dek kenyang minum susu tersebut. Sehinggalah habis semua ahli sufah dapat minum susu daripada bekas yang kecil. Daripada susu yang berada dalam bekas yang kecil tersebut. Sampailah tinggal 2 orang belum minum. Yang pertama, Abu Hurairah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila 2 orang, kata Rasulullah SAW, minumlah wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah pun minum. Habis minum, Nabi kata lagi, isyrab, minum lagi. Sayyidina Abu Hurairah pun minum lagi. Minum, berhenti. Nabi kata lagi, isyrab, minum lagi. Sampailah akhirnya kata Sayyidina Abu Hurairah, aku dah tak mampu dah nak minum. Kata, wahai Rasulullah, dah lah tu Rasulullah. Kambung bawa dari Rasulullah, dah lah tu. Barulah Rasulullah berhenti menyuruh Sayyidina Abu Hurairah untuk minum. Dan Rasulullah ambil susu tersebut. Rasulullah memuji Allah dan Rasulullah minum susu tersebut. Menunjukkan mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan bekas susu yang kecil, tapi mampu untuk memberi minum kepada semua ahli sufah. Bukan sekadar minum sahaja, tapi sampai sendawa, sampai konyang dek minum susu tersebut. Antara mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mempunyai satu kelebihan, iaitu ingatan yang sangat kuat. Sehingga akhirnya orang puji Sayyidina Abu Hurairah, kata, anda kau ni Abu Hurairah, kuat ingatan kau. Banyak hadis yang kau ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang lain tak dapat dah macam tu. Tapi kau hafal, anda kau Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah kata apa? Yang handal bukan aku. Antara asbab aku mempunyai ingatan yang kuat ini adalah kerana suatu ketika aku membentangkan kain untuk Rasulullah SAW duduk. Apabila Rasulullah SAW duduk, Rasulullah SAW kata apa? Tidak adalah orang yang membentangkan kain ini sehingga aku selesai memberikan ucapan, melainkan dia akan mengingat semua yang aku sebutkan. Dia akan mengingat semua hadis-hadisku. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, itulah antara asbab mengapa aku diberi ingatan yang kuat, kerana atas doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau merupakan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketiga Sayyidina Jabir bin Abdullah, yang keempat Sayyidina Anas bin Malik, yang kelima Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang keenam Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, dan yang ketujuh adalah Abdullah bin Umar. Maka ini 7 orang antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baqi bin Makhlad, beliau menyatakan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala bila dikira hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau daripada Rasulullah SAW, hadis tersebut mencapai kepada 5,347 buah hadis yang beliau riwayatkan sendiri daripada Rasulullah SAW. Bayangkan 5,347 hadis yang beliau hafal daripada Rasulullah SAW. Kita nak menghafal 10 hadis pun poning kepala. Ini kan kalau 5,473. 5,347 hadis. Dan daripada 5,347 hadis tersebut, 325 hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dan 93 hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara bersendirian. Dan 189 hadis lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim secara bersendirian, tanpa diriwayatkan yang sama oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Sayyidina Abu Hurairah juga, beliau pernah menjadi gubernur di Bahrain pada pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan dihikayatkan juga bagaimana suatu ketika Sayyidina Umar panggil Sayyidina Abu Hurairah bawa duit zakat yang ada pada ketika itu. Bila bawa unjuk kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar cek, Sayyidina Umar kata, ni kurang ni. Sayyidina Abu Hurairah kata apa? Mustahil kurang. Kau pergi cek betul-betul. Mungkin ada terselit-selit. Bila cek, Sayyidina Umar mendapati memang benar ada duit tersebut. Cukup. Sayyidina Abu Hurairah tak mengambil walau 1 sen pun. Maka ini sifat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kali kedua, beliau juga dilantik oleh Sayyidina Umar. Tapi kali kedua Sayyidina Abu Hurairah kata, dah lah wahai Umar, dan tak nak dah. Cukuplah tu untuk menjadi gubernur. Dan beliau juga pernah menjadi gubernur di Madinah ketika pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sifat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah
yang Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa la taqumus sa'ah, tak akan berlakunya kiamat sehinggalah Allah Subhanahu wa taala itu disyirikkan, dikufurkan secara terang-terangan. Itu riwayat yang pertama. Selain itu, Ad-Dailami juga meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah dengan lafaz la taqumus sa'ah hatta yakunu khusumatuhum fi rabbihim. Kata dalam riwayat Ad-Dailami, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah manusia bergaduh tentang Tuhan mereka. Duk sibuk bergaduh tentang Tuhan mereka. Tuhan ni ada tangan tak? Tuhan ni ada muka tak? Tuhan ni duduk kat langit ke duduk kat mana? Duk sibuk bergaduh. Saya katakan, Sayyid Abdul Aziz kata, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Sa'di dalam kitab At-Tabaqat, jilid 5, halaman 113, dan Ad-Darimi dalam kitab Ar-Ra'du Al-Jahmiyah, Ar-Radda 'ala Al-Jahmiyah, pada halaman 261. Daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah ni anak Sayyidina Ali yang bukan daripada Sayyidatina Fatimah. Jadi, Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, beliau mengatakan bahawa la tadhhabud dunya hatta takunu khusumatun nasi fi rabbihim. Muhammad bin Al-Hanafiyah dia kata, perkataan ini seolah-olah disebahkan kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dia kata la tadhhabud dunya hatta takuna khusumatun nasi fi rabbihim. Tak akan berlakunya kiamat, tidak akan musnahnya dunia sehinggalah manusia itu duk bergaduh tentang Tuhan mereka. Kemudian Ad-Darimi juga meriwayatkan daripada beliau dengan lafaz daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah dengan lafaz innama tahliku hadhil ummah idza takallamat fi rabbiha, dengan mengatakan bahawa umat ini akan musnah apabila mereka berbicara berkenaan dengan Tuhan mereka, duk sibuk berbicara dengan Tuhan mereka sehingga akhirnya bergaduh antara satu sama dengan lain. Hadis ini mempunyai hukum hadis marfu' seperti yang kita sebutkan sebelum ini. Walaupun ada beberapa riwayat yang disebahkan kepada Muhammad Al-Hanafiyah, ada riwayat yang lain dinisbahkan kepada Abu Hurairah, tapi dia berada pada makam, pada kedudukan hadis marfu'. Kenapa? Kerana tak ada yang tahu tentang tanda-tanda berlakunya kiamat melainkan Rasulullah. Walaupun Muhammad bin Al-Hanafiyah yang sebut perkataan tersebut seolah-olah daripada dia, tapi dia berada pada hukum marfu'. Kenapa? Kerana tidak mungkin Muhammad bin Al-Hanafiyah tahu tentang tanda-tanda kiamat. Mestilah perkara tersebut diambil daripada ayahnya. Maka ia juga berada pada hukum hadis marfu'. Hadis ini tidak akan dinyatakan melalui pandangan peribadi. Sebab dia benda yang mustahil diketahui oleh manusia biasa melainkan Rasulullah SAW. Maka hadis ini menjadi syahid penyokong kepada hadis bab. Hakikatnya apa yang dikhabarkan oleh baginda ini telah pun berlaku apabila tersebarnya fahaman asyuyu'iyah, komunisme di negara-negara Islam. Fahaman ini telah dipegang oleh pemuda-pemuda etis. Mereka mengadakan perdebatan di antara perkumpulan orang ramai untuk membincangkan berkenaan dengan kewujudan Allah. Ini kerja etis hari ini. Bukan hari ni, daripada dulu lagi. Mereka dah panggil orang, duk tanya, macam mana kau tahu Tuhan tu wujud? Apa tanda Tuhan tu wujud? Tunjukkan aku mana Tuhan tu. Ini kerja etis. Dia nak mempengaruhi akidah umat Islam, merosakkan akidah pegangan umat Islam. Perbuatan ini jelas merupakan perbuatan kufur. Semoga Allah melindungi kita daripadanya. Lebih membimbangkan lagi, terdapat sebilangan besar di kalangan guru-guru yang berfahaman al-syuyu'iyah. Kata Sayyid Abdul Aziz, pada zaman beliau, ada guru yang berfahaman etis yang dimasukkan ke sekolah-sekolah, dia menyebarkan fahaman tersebut. Maka itu yang lebih dibimbangkan, kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Mereka akan meminta dalil kewujudan Allah. Dia tanya budak-budak sekolah, apa dalil kewujudan Allah? Jadi bila budak-budak tu tak mampu jawab, akhirnya mereka mengatakan bahawa Tuhan tu tak ada, etis. Dia meyakini bahawa Tuhan itu tidak wujud. Maka ini pegangan yang cuba disebarkan oleh golongan etis. Semoga Allah melindungi kita daripada fahaman-fahaman tersebut, dan cara yang paling mampan untuk kita mengelakkan daripada kita terpengaruh daripada ideologi-ideologi seperti itu dengan kita mendalami ilmu akidah, memperkemaskan ilmu akidah kita supaya kita tidak mudah goyah dengan ajaran-ajaran sonsang ataupun ajaran-ajaran yang cuba menyeleweng daripada akidah umat Islam yang benar. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kita sambung lagi pada sesi akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.